Okey. Jadi faham tak konsep dia sekarang? Macam mana nak apa jual beli emas ni? Sebenarnya bukan jual beli emas, jual kereta ke, jual apa semua mesti ada. Mana ada orang jual harga 100, dia beli balik harga 100. Logik kan? Dan kadang-kadang dia beli mahal, jual balik tak laku. Contohnya beli handbag mahal-mahal. Beli handbag 20,000, jual balik mungkin 1,000 boleh jual. Ataupun apa lagi? Beli CD. Yalah, pada tahun 2009 manusia masih menggunakan CD. Okey, sekarang manusia tak guna CD dah kan. CD tu waktu saya ingat dulu saya suka beli macam yalah Raihan kan. Dulu beli CD mahal tau, RM28 yang original lah. Jual balik RM1. Lagi tu lah perbezaan spread dia lagi besar kan. So kita punya kelebihan kita bila orang tanya saya akan jawab macam tu lah. Kelebihan saya adalah spread 3%, harga naik 4%, saya dah untung 1%. Tetapi 1% saya adalah bersamaan dengan 10% sebab dia adalah GLA 1 kali 10. Okey, faham? Macam senyap je. Ke korang menyesal? Faham. Menyesal. Menyesal tak buat lagi. Menyesal juga. Oh, dia ada spread rupanya. Sebenarnya kalau kita tak bagi tahu pun benda ni normal sebab beli mana pun ada spread. Kalau anda beli panjang kalau tu. Kejap Siapa yang lain tak clear ni? Okey, dah jangan dengar. Clear tak dengar? Suara bah clear. Okey. So, nampak apa yang kita nak buat pada petang ni? Coach, nak tanya 4% tu daripada harga buy ke harga sell? Harga buy. Sebenarnya macam ni je, bukan harga sell, harga buy. Akan tengok je harga dekat LME, London Metal Exchange. Ini daripada harga ni. London Metal Exchange. Ni daripada sini. Okey, sekejap saya buat lawa-lawa sikit. Biasalah, lepas ni nota ni saya bagi kat korang juga. Dah tahu dah, korang tak tulis panjang-panjang macam saya ni. Okey, 4% daripada QM buy ke QM sell? Tu saya tulis. QM buy. Nak juga tu. Saya tulis juga untuk akak tu. Saya tulis QM buy. Thank you. Kita dah tahu dah bahawa hari ni harga QM buy adalah London Metal Exchange. Yang mana syarikat ni biasanya lah kalau kenapa dia datang itu Saya nak tunjuk Excel tu sekejap je sebenarnya. Jadi saya berceloteh sekejap bab-bab ni. Okey. Kalau anda nak tahu saya kadang-kadang lah. Dia kadang-kadang bila kita kerja dengan teknikal ni kan, kadang-kadang dia laju, kadang-kadang dia lambat. Tapi begitulah kehidupan ni. Saya besarkan sikit. Saya rasa saya punya internet ni yang slow lah. Okey, anda jangan senyap je. Kena buat bunyi-bunyi sikit. Saya tak tahu anda tidur ke apa ke. Okey, bos. Macam tu lah. Okey. Kalau kenapa ni saya tak boleh tulis? Kalau anda nak tahu bagaimana proses jual beli emas di luar sana.
Okey. Macam ni Kalau kedai emas, dia akan refer harga MKS. Contohnya harga MKS RM240 per gram. Ini harga MKS. Anda boleh tengok dekat mks.cr. Anda checklah MKS. Okey, dia akan plus 30%. Contohnya ini untuk saya ambil contohlah emas 916. Okey. Contohnya harga MKS RM200. So, bila dia nak jual kat kedai dia, biasanya dia orang akan buat macam ni Dia akan refer MKS. Jadi RM200 campur 30%. Okey, jadi harga emas 916 dekat kedai hari ini adalah bersama dengan RM260 per gram. Cuba anda tengok hari ini harga emas dekat dekat kedai emas berapa? Tahu tak? Ini untuk 916. Kan akak-akak suka beli emas 916. Harga emas 916 lebih kurang macam ni Itu tak termasuk upah lagi tau. Upah tidak termasuk dalam nilai. Anda tahu tak sebenarnya kalau cincin belah rotan yang orang buat hantar kenduri kahwin, nikah apa semua tu kan. So, cincin belah rotan dia tak ada upah. Saya dulu buka kedai emas, cincin belah rotan ni tak ada upah. Tetapi bila dia nak jual dekat kedai, dia letak upah RM30. RM30 tu untuk apa tau? RM30 tu untuk bayar komisen sales girl. Jadi sebab gaji seorang sales girl di penjual emas lah, ialah pekerja dia lah yang kat kedai emas ni, dia gaji basic dia RM1,800. Tapi kalau dia jual emas yang lawa-lawa ni, yang pulut dakap ke apa ke kan, maknanya kalau dapat upah simpan tu adalah milik sales girl tu. Jadi dan kita pula suka kalau beli emas 916 ni, kita suka tawar-menawar pula upah simpan. Dan bila kita tengok syarikat atau kedai emas tu tak ada upah simpan, kedai emas tu lah ramai orang beratur beli. Sebenarnya dia dah markup dah itu 30%. Kedai yang tak ada upah simpan, tak lain tak bukan, dia bayar gaji pekerja dia lebih sikit. Dia dah bayar ikut jam ke, macam tu lah. Jadi jangan seronok sangat lah masuk kedai yang tak ada upah simpan ni. Sama je. Okay. So, 30%. Ini harga kita beli. 260. Tapi, bila kita nak jual semula, kepada kedai akan tengok harga MKS, dia akan ambil 200 per gram, dia akan minus balik 30%. Jadi, kedai beli dengan kita berapa? RM. Saya kena pakai kalkulator. Sebab kat dunia ni tak payah pandai sangat. Kalkulator kan ada. 40. Okey. Dia akan beli balik kat kita RM RM140 per gram. Benda tu emas. Mana ada emas lama, emas baru. Emas tetap emas lah. Dia ambil emas ni, dia lebur, dia buat balik emas baru. Marah kedai emas kalau dia tahu saya cerita benda-benda sini. Nampak tak? Ini cara kedai emas. Tetapi, kita di Quantum Metal, bagusnya, kita tidak ada markdown. Yang ini kita panggil markdown. Ini dia panggil markup. Nampak tak? Bukan, adalah kedai dia tahu harga apa? Ada setengah kedai dia berani ambil harga tinggi bila kita jual balik. Sebab apa? Sebab dia orang ada tukang emas. Contohnya macam saya lah. Kalau kat Seremban ni siapa-siapa nak jual emas boleh call saya lah. Sebab saya tahu harga kedai offer 140, saya berani offer 160, RM20 lebih mahal daripada kedai. Sebab apa? Sebab saya tahu macam mana nak lebur emas dan buat semula. Itu beza dia. Kan? Nak
InsyaAllah nanti boleh calling-calling. Tapi kalau 10 gram janganlah. Jual lah banyak sikit. Okey. Tak apa. Sekejap lagi kita cerita lain. Okey. So, quantum metal pula, dia hanya ada markup 3%. Dan quantum metal, dia tak ada markdown. Sebab quantum metal memang beli harga LME. Ini dia markup daripada LME. Okey, nampak quantum metal dia markup. Untuk jual dia markup. Jual dia markup 3% daripada harga LME. Bila dia beli semula, dia tidak ada markup. Saya cerita yang asas dulu supaya kejap lagi bila saya nak tunjuk penerangan tentang Excel, anda tahu fungsi kotak-kotak tu. Okey? Kalau semua faham, sila tulis dekat ruangan chat, tulis faham. Baru saya masuk pergi ke mana tu? Pergi ke Excel. Komen faham. Kalau faham, komen faham. Okey, saya jawab pula. Abang Amran cakap, bila design cantik tak kira ke coach? Okey. Sebenarnya harga keluar pada kilang semua sama. Harga upah ditentukan oleh kedai emas tersebut. Contohnya macam orang berniaga nombor prepaid. Anda biasa tak beli nombor prepaid yang mahal? Contohnya, nombor prepaid, harga satu SIM card prepaid adalah RM10. Tapi bila kedai tu dia beli satu bundle, contohnya dia beli 2 carton. Dalam tu mungkin ada 100 nombor, 100 SIM card lah. Dalam 100 SIM card tu mungkin ada 5-6 nombor yang nombornya agak cantik. Belakang dia contohnya 8888 ataupun dia nombor 28882. Itu dia akan jadi satu bonus kepada kedai tu. Sebab kedai tu dia boleh asing-asingkan nombor. Nombor ni dia kat nombor VIP. Faham tak? Padahal SIM card tu datang kat dia RM6 je. Ataupun macam orang berniaga bandel. Orang berniaga bandel ni, dia beli satu guni. Okey, dia beli satu guni timbang kilo. Mungkin satu guni harga dia RM50. Okey. Dan ada baju dia jual RM5, ada baju dia jual RM10. Sebab dalam satu guni tu, mungkin ada 2-3 helai baju yang agak premium sikit. Yang baju yang ada design yang menjadi kegilaan orang lah. Jadi baju tu, contohnya dia modal dia beli satu bandar tadi RM50. Satu baju tu dia boleh jual RM150. Sebabkan baju tu memang permintaan. Okey. Bob Marley ke, No Woman No Cry ke. Jadi orang yang beli ni dia ada intrinsic value, dia ada value pada dia. Dia sanggup bayar pada harga berapa? Dia sanggup bayar pada harga RM150. Jadi token bandel tadi dia dah untung dah. Jadi baju bandel yang lain-lain tu dia jual pada harga RM5. Nampak tak? Sama juga macam kedai emas ni. Bila stok barang sampai daripada kilang, sama je. Dia kira gram je. Dia kira tie. Kalau orang berniaga kedai emas, dia tahulah dia kira beli-beli pakai tahil punya. Okey. Lepas tu, dia akan asingkan emas yang nampak macam cantik sikit. Yang tu dia letaklah upah simpan. Upah emas 800. Padahal anda tahu tak? Sebenarnya tak berapa ratus pun. Mungkinlah sebab kilang ambil kos workmanship, mungkin kilang letak RM80. Jadi kedai letak 800, 10 kali ganda. So bila orang nego kurang-kurang dia kata okeylah kak, upah barang ni 800. Saya kira 400 lah untuk akak sebab akak hari ni selalu datang kedai. Padahal 400 tu seketul masuk dalam apa? Dalam poket sales girl yang jual. Sebab itu bukan kos. Yang kos adalah barang kemas tu. Jadi itu token ambil balik lah. Takkan token nak bagi untung dekat tu pula. Okey, ramai faham. Alhamdulillah. Okey. Faham konsep-konsep tu? Okey. So sekarang saya nak tunjukkan bagaimana kita nak guna. Dah tak boleh simpan. Bagaimana kita nak guna
Excel ni. Okay. Yang macam saya ni saya buka dekat Google Sheet sebab saya dah tukar dia dalam bentuk online. Lain kali senang saya nak buat mana-mana kan. Saya harap dia boleh berfungsi. Okay. So, bagaimana kita nak guna quantum method GLA profit projection. Nama apa projection? Jadi anda boleh dapatkan dalam grup. Yang mana grup tak dapat bagi tahu. Nanti dealer-dealer anda akan bantu. Okey. Nak gunakan GLA ni, dia kiraan dalam USD. Nampak? USD per gram, USD per gram. Jadi kita pula buka lah kita punya website quantum method. Jadi kalau anda nampak sini, RM254.29. 29 sen. Macam mana nak tukar dalam bentuk USD? Kalau nak kira manual senang je. Anda ambil 25429 kalikan dengan ni. Nampak tak? FX rate, forex rate. Ni, bawah ni. Siapa boleh tolong kira untuk saya? Berapa USD hari ni? Untuk satu gold average ni berapa harga dia? Gold average 254 5.28 kali 4.21. 070. 25429 kalikan dengan 4.21. Betul? Betul. 1070.56. Itu satu unit. Sekejap. Sebenarnya saya nak cakap apa kan? Saya tengah lupa. Saya nak tanya 254.29 ni jatuh berapa dolar? Dia bukan kali, dia bahagi. 254.29 bahagi 4.21. Dia sama dengan 60.40. 60 USD 60.4. Tekan Kejap dah. Sebenarnya saja Okey. nak ajar dia orang kira manual. Faham tak? Jadi korang ambil ni 254.29 bahagi dengan 4.21. Jadi nanti korang akan dapat jawapan dia 60.40. Ataupun kalau korang malas nak kira lah, saya bagi trik lah, saya bagi tips. Kan ada bendera Amerika ni. Tekan Amerika ni. Dah jadi dah. 60.40. Itu idea dia. Sebab korang satgi kalau terlalu maju pun tak reti manual, satgi tak tahu mana yang datang pula 60.40 tu kan. Betul. Jadi Betul. 25429 bahagi dengan 421 dapatlah 60.40. Tekan datang ni. Jadilah nampak dah 60. Harga QMCell hari ni adalah bersama dengan USD 60 dolar, 60.40 per gram. Kalau orang Indonesia, tekan bendera ni. Dia jadi rupiah. Okey, bagus company ni . So, kenapa kita buat Excel ni dalam dolar? Tak lain tak bukan sebab lepas ni kan anda ada kawan daripada Brunei, daripada Thailand, daripada luar negara nak masuk. Jadi kita tunjukkan gunakan leverage dalam bentuk US. Okey. Jadi kita ambil hari ni 60.40. Jadi pertama sekali apa yang korang kena buat adalah tukar dulu tarikh. Tarikh hari ni berapa? Hari ni adalah 18.7. 18.7. Sorry. Betul 18.7. Kena masih penuh. Sebab kalau Excel dia tukar terus. 18.7. Kita rasa kita nak simpan berapa? Kita simpanlah sampai 17 11. Deepawali bila? Deepawali 10. November 4 kan? Apa kata kita ambil Deepawali 4/2021. Sebenarnya date ni ialah sebab biasa saya pakai Excel ni, saya tukar dalam tu. Jadi saya faham. Sini kena tu 18 ke 17 tu? Sekejap. 18 Sekejap Kak, sekejap Saya nak jadikan dia 18.
Okey, yang bawah ni dia jadi 11, start 21, 11 slash 4. kejap. Slash 4. Bermakna ada lebih kurang dalam 110 hari lagi ada orang sambut raya. Raya Deepawali. Okey. So, rasanya tak dapat balik Ipoh. Oh, aduh. Minggu depan Okey. So, hari ni berapa effect rate? Anda kena cakap dengan saya cepat. Berapa effect rate? 4.21. Buat pelan-pelan, relax je. Okey. Kemudian berapakah harga USD untuk satu unit GLA 1/10? Tukar kat sini pula. 60.40. Okey. Dah lama ini projection. Jadi apa yang kita buat? Dekat bawah ni adalah harga QM buy. Okey. Bawah ni adalah harga QM buy. Saya syorkan kalau kita nak buat, kita buat macam ni. 60.40 USD, 60.40 USD campur dengan 10%. Okey. Campur dengan 10%. Bersama dengan berapa? 66.44. Dah pandai dah. 66.44. Sebab apa? Sebab kita kan nak tunjukkan bila harga tu naik 10%, harga LME tu naik 10% daripada harga yang kita beli tu, kita akan dapat keuntungan, nampak sini. Net cash out ni 100%. Kalau current net cash out ni tak jadi 100%, maksudnya anda salah buat. Faham anda kena praktis dulu sebelum nak present dekat customer, anda kena praktis dulu. Faham Okey, setakat ni follow? Follow. Okey. So, mari tengok. Anda tengok 60.40. Kenapa di sini jadi 58.64? Siapa boleh jawab? Harga buy. Yes, 60 minus 3%. Jadi dapatlah 58.64 tu. Faham saya cerita seketul-seketul ni. Apa yang berlaku dalam kotak ni? Sekejap lagi compute. Ini mana datang pula 5864. Itu adalah harga LME. Nampak terang-terang dia tulis itu harga LME. So, bila kita masuk dalam akaun, anda akan tertera 177.18. Jangan terkejut. Tadi kan dah bayar $250. Tiba-tiba buka akaun, ada 177.18. Duit aku hilang tak? Dia memang ada spread, tetapi emas yang anda beli tu masih ada. Jangan risau. Faham tak? Jadi dekat sini dia floating 72.82. Okey. Kemudian harga LME naik 1%. Nampak tak? Jumlah emas yang ada dekat net cash out anda sekarang, dia akan jadi 201.46. Maknanya yang floating tadi dah jadi sikit. Emas naik saja 1% lagi. Nampak? Dalam net cash out anda akan nampak 22597. Floating dah jadi makin sikit. Okey. Kalau anda tengok kat sini, 29.13, lebih kurang 30% lah. Betul tak? Kalau anda beli, dia punya spread adalah 3%. Tetapi ini kan leverage 1/10. Bermakna dia jadilah 30%. Faham tak? Faham. Jadi, janganlah terkejut macam mana dia jadi 30%. Bukan spread tadi 3% ke? Kenapa dah jadi negatif 30%? Sebab dia naik 10 kali ganda, dia terjun pun 10 kali ganda. Faham tak? Boleh faham? Boleh. Faham. Faham kan? Menyesal tak? Tak. Ada yang menyesal ke boleh GLA 1/10 ni?
Menyesal Siapa tak? menyesal itu? Saya takut dia menyesal ni. Alah, baru tahu. Okey, tak apa. Tak kita sembang-sembang lagi. Jadi, spread 3% dalam GLA dia bersama dengan 30%. Adil lah. Okey. Jadi, bila harga emas naik 3%, bermakna kita dah break even. Jangan korang keluar modal, jangan korang withdraw pula. Belum lagi. Okey. Jadi bila harga yang harga ke 4% yang seterusnya. Okey, naik lagi 4%, maknanya kita dah untung 1%. 1% tu bersamaan dengan berapa? 10%. Nampak tak? Profit sekarang dah ada $25. Okey, profit sekarang dah ada $25. So, kalau harga naik 5% LME, okey, maknanya kita dah untung 2%. 2% adalah 20%. Jadi, kita dah dapat $50. Kalau nak withdraw, okey lah. Kalau nak withdraw lah. Tapi bagi saya, buatlah simpanan emas di Quantum Metal ni sebagai satu forgotten saving. Forgotten saving. Apa yang saya cakap, saya doakan apa yang saya cakap ni jadi darah daging dekat anda dulu hari ni. Dia is learning curve lah. Pelan-pelan, macam ni. Dan anda, kalau anda faham konsep ni, anda akan menghargai Quantum Metal ni. Sebab naik 2% dah untung 20%. Sedangkan kawan-kawan kita kat luar beli emas fizikal lah. Contoh, dia jadikan emas fizikal. Bukan saya cakap beli emas fizikal ni salah. Tak, saya tak cakap salah. Tapi kalau anda beranggapan untuk jadikan pelaburan emas sebagai satu pelaburan, okey, anda kena pilih yang terbaik. Itu beza dia. Anda kena pilih yang terbaik. Sebab emas fizikal ni, saya bagi tahu sekurang-kurangnya 5 tahun baru nampak. Ataupun memang anda niat, aku beli emas fizikal ni bukan untuk aku, tapi untuk anak cucu aku. Yes, boleh. Kalau anda hari ni beli emas dengan anggapan lagi 5 tahun nak dapat untung, jawapan dia tak berapa nak untung. Sebab yang untung adalah pembeli emas terpakai. Dia untung. Sama juga macam anda buat pelaburan hartanah. Yang untung tak apa. Yang untung, nombor satu untung adalah yang tukang jual rumah anda. Sebab dia tak payah bayar rumah, dia tak payah nak maintain rumah, dia tak payah nak bayar stamp duty, tak payah tak cari lawyer, tak payah nak cover interest. Dia tolong jual rumah anda, dia dah untung dulu. Anda untung yang nombor 2. Sebab apa untung nombor 2? Sebab anda keluar modal. Okey? Jadi you kena, bila nak pilih instrumen pelaburan atas tajuk pelaburan, kita kena betul-betul smart. Jadi tak perlu ke beli emas fizikal ni, coach? Okey. Saya dan isteri kami bincang, emas fizikal yang kami beli adalah emas yang nak dipakai sahaja. Contohnya dia nak pakai emas 50 gram. 50